Okay bro. Ni stiker boleh tampal kat motor. Pergi dekat YouTube, tulis je KRVF, nanti nampak channel saya. Yang ni tengok on ni. Jangan lupa subscribe Okay, right. Okay geng, so pagi-pagi ni kita bekerja sendiri. Bukan bekerja pun, kita ada hal sikit pagi ni. Kita nak pegang hala ke Pasar Batu Berendam saja je pagi-pagi ni. Semalam sepatutnya pergi Pasar Baik Jawa, tapi disebabkan oleh apa kita panggil, ada program lain di waktu halo. Alright. Okay, kita menghadap ke Batu Berendam. Kita akan pergi ke Pasar Batu Berendam. Woohoo. Okay, so depan sana hujan nampak ya. Waktu tengah hari kebiasaannya sebelah petang. Kalau dekat Muar biasanya hujan. Okay guys, so berkenaan dengan kita nak lihat kepada situasi yang sekarang ni, dan ada apa benda konten sangat yang diperkatakan. So aku ingin bercerita lah tentang kalau sebelum ni ada cerita pasal offensive rider. So kali ni aku cerita pasal macam mana kita maksudkan dengan defensive rider atau driver. So actually defensive rider, defensive driver ni dia khususkan sebenarnya kepada driver. Namun begitu, dalam konteks kita memandu dan menunggang, kita boleh juga dikategorikan sebagai rider juga. Dia boleh dikategorikan ada pada dua, iaitu offensive rider dengan defensive rider. So kalau video yang sebelum ni aku cerita tentang offensive rider, iaitu orang yang sentiasa inginkan kelajuan, nak memotong, agresif dalam pemanduan. Defensive rider merujuk kepada mereka yang tidak agresif dengan pemanduan, sentiasa berhati-hati, ikut hal laju yang dibenarkan, tidak memotong sesuka hati, sentiasa mematuhi arahan lalu lintas yang ditetapkan, dan tidak terburu-buru dalam memilih ataupun menggunakan kelajuan. So itu adalah defensive rider ataupun driver. So dalam laluan yang macam ini, yang panjang dan lurus ini, seorang defensive rider akan patuh kepada hal laju yang ditetapkan. Kalau 90, 90 lah yang engkau gunakan. Kalau lebih pun mungkin dalam 110, 100, macam tu lah. Kalau 12, 13, 14 dia untuk kelajuan, itu bukan lagi termasuk dalam golongan defensive rider. Itu adalah offensive rider. Alright, kalau macam diselekoh pula untuk defensive rider, dia tidak terburu-buru untuk memotong. Bukan setiap masa selekoh dia nak memotong. Tidak, dia hanya memotong bila perlu saja. Kemudian dia akan memerhatikan keadaan di hadapannya, sama ada selamat ataupun tidak. Itu adalah termasuk dalam konteks defensive rider. Pemandu bas, pemandu lori pun boleh dikategorikan kepada defensif dan juga offensive rider. Kenapa begitu? Sebab ialah sikap seseorang itu yang mencerminkan dan menggambarkan seseorang itu sama ada offensive ataupun defensive rider ataupun driver. Faham Faham Itu penjelasan yang paling mudah lah. Jadi kalau kita ni kita boleh jadi dan memilih kedua-duanya ikut kepada situasi dan keadaan. Ada masanya kita nak jadi offensive, ada masanya kita nak menjadi seorang yang defensive. It depends on situation. But most probably, most of us, macam aku sendiri, aku more to defensive rider. Aku bukan jenis yang suka top sangat. Aku bukan jenis yang suka main seleko, main corner. Tak, aku bukan jenis yang macam tu. Aku seorang yang santai-santai. Itu dipanggil sebagai
defensive rider ataupun driver. Okay. Itu saja yang boleh aku gambarkan dan ceritakan dalam video untuk kali ini. Harapnya kau dapat faham dan dapat cuba untuk mengamalkan apa yang aku katakan ni. Jadilah seorang pemandu yang berhemah, jadilah seorang penunggang yang berhemah dan bertanggungjawab. Kita boleh menjadi seorang ofensif, namun begitu sesekali kita kena menjadi seorang yang defensif. Tidaklah aku katakan yang defensif rider atau driver ni sentiasa selamat dalam pemanduan. Tidak. Kalau dah kemalangan, semua boleh jadi. Namun begitu, kebarangkalian untuk mengalami kemalangan pada defensif rider amat rendah, sebab mereka sentiasa mematuhi peraturan, sentiasa ikut kelajuan yang ditetapkan, keluar sempang bagi signal, berhenti dekat traffic light. Itu adalah kategori defensive rider. Okey, kita sambung lagi kalau ada benda menarik di hadapan. Okey. Okey, alright. So kita Woi. Oh, gila kau. Woi. Otak dia terbaik tu. Kau tidur ke apa? Oi. Okey, Bandar Muar nampaknya mendung sekarang ini. Janganlah hujan dulu. Aku nak balik rumah ni. Let sudah. Let lu. Alamak, kereta ni pun nak tahu nak ke mana kan. Nak belok kanan tapi tak tahu mana satu tempat laluan nak masuk. Okey, so untuk defensive rider di jalan bandar, seorang defensive rider di bandar ini akan sentiasa memastikan kenderaan yang betul, yang besar jalan dulu, and then ada masa-masa dia kalau kita perlu untuk potong tempat yang selamat, kita akan masuk. Alright, seorang defensive rider juga mencerminkan pribadi seorang itu, sentiasa bagi signal. Nak belok walaupun jalan pendek macam mana pun sentiasa akan bagi signal. So adalah sifat-sifat seorang defensive rider. And then sentiasa tengok kita punya side mirror, tengok kanan, tengok kiri, belakang. And then kalau lalu dekat roundabout pun akan cuba untuk memberi signal. Okay, tengok parti depan, belakang, tidak terlalu laju di roundabout. Right, bagi signal. Right, nampak, bagi signal. And then yang penting sekali, bila jumpa traffic light, kena memperlahankan kenderaan dan berhenti. Itu adalah kategori orang yang mengamalkan defensive rider. Tak duduk dekat depan, duduk dekat tempat yang sepatutnya. Kalau boleh mencelah, dia akan mencelah. Dan untuk memulakan pergerakan. Right. Defensive rider yang menaiki motosikal berkuasa tinggi, dia sentiasa memerhatikan permulaan pergerakan dia di traffic light. Kalau selamat untuk memecut, dia akan memecut sekejap, macam tu. And then kena pastikan bila ada trafik di hadapan, dia akan memperlahankan kenderaan, lihat kiri dan kanan. Okey, kereta nak keluar, sentiasa berwaspada, tangan sentiasa berada di brake untuk membrake. Andai kata ada sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. So peranan dan indikator seorang defensive rider adalah cerminan kepada peribadi dia. Seorang yang berhati-hati, sentiasa sayang nyawa orang lain. Itu adalah defensive rider. Nampak macam laluan yang agak perlahan ini, sentiasa berhati-hati. Kalau nampak motor yang jenis nampak Grab ataupun Foodpanda itu yang sentiasa menyelit-nyelit di celahan itu, itu boleh dikategorikan sebagai offensive rider. Nak cepat saja mengejar trip, itu adalah kategori offensive rider. Tak salah sebenarnya, boleh, tak ada masalah. Tapi kita nak kategorikan orang ini dan juga kita punya karakteristik pemanduan kita berdasarkan kepada cara kita memandu. Tahu orang itu offensive ataupun defensive. Alright. Defensif akan mencari peluang. Kalau andai kata ada laluan yang boleh kita pecut, dia akan pecut. Tak sewenang-wenangnya dia pecut lah. Itu kalau kita nak masukkan dalam kategori apa tu, karakteristik defensive rider. Dan defensive rider sentiasa berwaspada di hadapan, duduk di garisan yang tidak terlalu ke hadapan, relax saja.
tengok kepada traffic, kepada nombor numbering traffic light kita, dan sentiasa gear dalam keadaan N. Kelebihan bagi seseorang yang sentiasa amalkan defensive rider, dia insyaAllah dia akan sentiasa selamat lah dan tidak mengalami kemalangan. Alright geng, jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Kamera Dia VF3R. Yeah.